Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk berada di atas manhaj yang sebenar dan berjalan di atas manhaj ini. Dan kita mengharapkan dengan adanya petunjuk ataupun ilmu yang bermanfaat ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kerana kita berada di zaman fitnah, di zaman yang menakutkan, zaman yang akan menjadikan satu perkara yang tidak dijangka akan berlaku, dan ia merupakan fitnah akhir zaman yang merupakan fitnah yang akan menggoncang iman kita. Maka berhati-hati dan mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat agar kita berjalan di atas jalan ini supaya kita dapat bertemu di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kerana perjalanan ini penuh dengan liku-liku yang menakutkan, ya, menggetarkan, yang mana Allah uji orang-orang sunnah dengan ujian yang sedikit berat, sedikit ya. Tetapi kita kena melangkah juga, apa-apa pun bagi mereka yang tak menonjol tak apa, yang menonjol kena terus melangkah untuk memastikan perjalanan ini berada di atas jalan yang betul. Ya, insya-Allah kita bukan berada di zaman silam yang bila silap terus ditangkap dan dibunuh, ya, tetapi kita berada di zaman yang alhamdulillah ala kulli hal insya-Allah tak ada masalah, ya, sikit-sikit diuji, maka bersabarlah di atas jalan ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah akan angkat darjat kita di sisinya nanti. Ya, maka kita sambung balik pelajaran kita di akhir surah Al-Maidah. Ya, kalau ikut kaedah ni, ya, biasanya orang dulu kalau habis satu surah ataupun satu Quran dia buat kenduri. Kita nak buat kenduri ke? Kulit kuning, masya-Allah. Jadi lepas ni ada pula nak kata jom kenduri ke atas. Masya-Allah, siapa yang tahu kan? Ala kulli hal, astagfirullah, apa ustaz ni? Bagi buat hal pula. Baik. Di dalam ayat yang berapa? 116. 17. Baik. Ya, 116 dah. 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 117 ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu beribadahlah kepada Allah Tuhanku. Dia gunakan Rabb, ya, Rabbku dan Rabbmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku atau angkatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau maha menyaksi atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau,
Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, dalam ayat ini dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat yang sebelumnya kita baca, apabila golongan ahli kitab mengambil Isa ibnu Maryam dan juga Maryam itu sebagai Tuhan yang disembah. Disebutkan di sini ilah, ya. Dalam ayat yang di atas, wa izqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain. Ilah digunakan kalimah ilahain untuk disembah, untuk dijadikan satu perkara yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, ya. Maka itu adalah konsep ilah yang mana kita lakukan pada ialah zaman-zaman kita tak faham, kita percaya kepada perkara-perkara tahyulat itu, ya. Tahyul itu mengonsepkan satu konsep ilah, ya. Kita mengharapkan dia mendatangkan manfaat dan mencegahkan dari mudarat, maka itu ilah. Maka dalam bab ini kita lihat Allah berbicara dengan Isa, ya, di hari kiamat nanti. Dan apa yang Isa jawab, ya, kita tengok ayat yang kita baca tadi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya. Ini menunjukkan para rasul, dia tidak boleh berkata mengikut hawa nafsu. Para rasul mengikut apa yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berkata mengikut hawa nafsu, melainkan semua itu adalah wahyu. Kita dah terangkan kenapa program Rasulullah, program sahabat adalah program Quran. Jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unik. Maka Allah kalau lihat Rasul itu tak betul, dia akan tegur. Allah yang akan tegur. Dan para sahabat tak betul, Rasulullah akan tegur melalui wahyu-wahyu. Kalau depan mata Rasulullah akan tegur direct. Tetapi kalau belakang mata Rasulullah, Allah wahyukan. Allah wahyukan. Itu pasal kalau kita menyaksikan dalam siri ayat-ayat Al-Quran dan hadis, bagaimana sahabat berbisik pun Allah tegur. Orang munafik yang nak lari perlahan-perlahan menyorok dia, macam kita lari di kelas mengendak-mendak tu kan, Allah tegur, ya, bagi tahu kepada Rasulullah, ya, itu begitu, ya, ditegur. Berarti para sahabat sehingga kan, ya, perbuatan-perbuatan mereka itu Allah tegur, sama ada di luar ataupun di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal mereka dikatakan Jilul Quranil Farid. Sehingga Aisyah ditanyakan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menjawab khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Okey? Selesai. Dan di situ para sahabat memahami apa yang Rasulullah nak. Bila memahami Rasulullah nak, berarti apa yang diwahyukan oleh Allah, para sahabat pun faham. Di situ datang kaedah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah ditafsirkan oleh 3 generasi yang terbaik. Yang pertama, generasi sahabat. Ini terbukti apabila dia isu yang menarik sekali. Ada tabi'in yang menegur para sahabat. Dia berkaitan dengan apa? Berkaitan bab merisik. Tahu ke merisik ni? Dah lupa dah kan? Okey. Merisik ni nak kahwin lah, kan? Bagaimana seorang lelaki dibenarkan merisik perempuan? Kalau kita ialah kita dulu-dulu, ya, merisik perempuan, kita boleh tengok hak mana? Orang lelaki dah tak tahu, lupa dah Ustaz. Ya. Lupa dah. Okey, pendapat di antara pendapat dia ada beberapa yang menjadi khilaf para ulama dalam mentafsirkan merisik. Ya. Bagaimana zaman sekarang dah mudah sangat nak merisik. Ya. Tengok dalam Facebook dah tahu perangai dia. Ya, bagi anak-anak muda perempuan, ya, kita nasihat jangan, ya, terlampau sangat dalam Facebook ataupun dalam internet. TikTok lagi berat, ya. Kita nasihatkan itu akhlak. Akhlak sebagai anak perempuan, ya, semua orang tua belakang ni kan, tak ada dia menonjolkan diri dia dalam TikTok ataupun Facebook, tak sihat. Kita kata tak berapa bagus. Itu bukan akhlak kita yang nak menonjol begitu. Okey? Kenapa? Kerana merisik ni dia, kita zaman kita merisik dia
macam mana dia berubah tau, merisik zaman sekarang. Dia pergi satu rombongan ke rumah perempuan tu, merisik. Itu bukan merisik, itu asalnya meminang. Ya, merisik ni perempuan tu tak tahu. Dia duduk dari jauh tengok. Mengendap tu. Oh, mak lepas sihat ni macam pula. Okey, ya, mengendap. Ya, kita katakan mengendap. Dia lihat dari jauh pergerakan perempuan tu. Mungkin dia akan follow bus tu apa ke Grab pun sampai satu tempat. Ya, tanpa disedari oleh perempuan tersebut. Itu merisik. Mungkin dia ada alamat perempuan tu, dia pergi tanpa disedari. Itu merisik sebenarnya. Okey. Dan merisik itu dia akan menyaksikan pergerakan perempuan. Mungkin dia tunggu, tengok office hour budak tu keluar dengan siapa keluar. Itu semua merisik. Dan mungkin dia mengambil maklumat daripada orang kiri kanan dia tanpa diketahui. Itu merisik zaman dahulu. Ya, begitu. Dan itulah merisik sebenarnya. Dia nak tengok pergerakan perempuan tu, reti ke masak, tak reti ke masak, kan? Dia tanya jiran sebelah. Oleh kerana tu, kalau kita jiran ada orang tanya, macam mana anak dara orang ni pandai masak ke tidak? Kita dibenarkan bercakap sikit je, yang ni under control. Jangan mentang-mentang lah dia tak pandai masak, ui hangit baunya sampai ke sini. Tak boleh. Ya, sekadar kata tak berapa pandai, okey lah tu. Kan? Jangan ditambah nak sedapkan bunyi kan. Dia merisik begitu. Dan tahu tak para sahabat merisik? Di situ datang hukum keluar. Ya. Wanita-wanita ini berbagai-bagai di zaman Rasulullah, ialah macam kita juga berbagai-bagai. Kemudian di antara para sahabat yang pernah kita cerita tentang wanita Ansar yang juling mata dia kan. Baik, di sana ada satu lagi diminta untuk merisik, dia tengok tanpa pengetahuan daripada wanita-wanita, terutamanya golongan Ansar lah pada ketika tu. Kita ada cerita kat sini ke mana? Yang wanita Ansar tu juling tu. Oh, tak, bukan sini. Tempat lain itu. Oh, tempat lain itu kan. Okey, sewaktu datang seorang lelaki, dia mengatakan, ya Rasulullah. Kita ulang kajilah kalau yang dah dengar tu. Ya Rasulullah, ya, apa dia? Aku nak berkahwin dengan wanita Ansar. Rasulullah kata, kamu dah tengok kan dia? Tak tengok lagi. Lalu dikatakan, tengoklah, pergi tengok. Ya, kerana apa? Wanita Ansar ni dia ada juling dia sikit. Juling, bukan juling mata rapat tu. Yang juling bila dia tengok, kita teringat dia tengok kat kita, rupanya dia tengok orang lain. Kita perasan kan? Itu juling. Juling apa? Juling itik. Juling itik ya. Ya. Okey. Jadi nanti kita ingat dia tengok cik abang ni kan, mungkin dia tengok cik abang lain. Salah faham. Itu dia. Jadi diarahkan merisik. Dan ditafsirkan oleh para sahabat di kalangan acara merisik, mereka melihat ya di antara wanita-wanita Ansar yang bekerja di kebun di tanah kawasan kurma lah, kebun-kebun sayur, kebun-kebun kurma mereka. Okey. Nampak tak? Kalau kita di Malaysia mungkin di sawah padi kalau zaman dulu kan. Zaman sekarang tak ada. Okey, jadi cuba bayangkan seorang wanita yang berada di kebun, macam mana? Ya, takkan nak berlingkup, masya-Allah, tabarakallah kan? Tak. Mereka akan tarik tangan, baju, kain mungkin sampai macam skirt jadi hak paras betis kan. Mungkin silat-silat tudung, ini tudung zaman kita ni, tudung dia zaman lain kan. Mungkin diangkat-angkat tu sampai nampak tengkuk kan. Di situ datang perbahasan ulama cukup dahsyat. Saya suka perbahasan ni. Okey. Dan seorang lagi sahabat pun melakukan ada satu perkara lagi yang menyebabkan bertemu dengan tabi'in waktu tu. Seorang tabi'in mengatakan, apa kamu buat ni? Dia kata, aku sedang merisik seorang wanita. Takkan begini? Aku tahu apa yang Rasulullah maksudkan. Kan? Di sini kuat hujah dia. Ya, maka datang perbahasan ulama dalam bab ini. Ya, kita hormatilah pandangan yang mengatakan hak tangan dan muka itu satu pandangan. Dan pandangan kedua mengatakan boleh dilihat dengan syarat dia nak kahwin. Ya, dengan syarat nak syok-syok aja tak boleh. Dia nak kahwin, maka dia boleh melihat wanita yang dikatakan seperti mana, susah tu nak sebut tu kan.
Dan ini pandangan di antara Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yang mana ijtihad dia menarik sekali. Tangan dia sampai kat sini, macam kita pakai baju kaftan lah, senang cerita. Kita pula orang perempuan pakai baju kaftan. Ya, senang cerita. Okey, boleh gambar. Itu dibenarkan, lihat. Dengan syarat betul-betul nak kahwin. Okey. Kalau tak betul, tidak dibenarkan. Untuk tamat-tam, kata orang tak boleh. Okey, baik. Faham? Tapi saya tak kata kalau cerita nak begitu itu terpulang masing-masing. Tetapi bagi saya menghormati pandangan di antara pandangan yang kuat ini. Ada pandangan yang ketiga lemah sangat-sangat, tak boleh pakai. Ya, saya nampak tak boleh pakai, dan para ulama banyak mengkritik pandangan itu. Pada dua pandangan ini, kalau kita mazhab Syafi'i kena raikanlah, ya, sekadar ke sini. Dan kalau bagi mereka yang berijtihad macam kami, grup-grup yang kita faham, maka membenarkan sampai tahap pakai baju kaftan itu dibenarkan. Dengan syarat nak kahwin. Kalau tak ada, jangan. Tak boleh. Baju kelawar kan. Okey, baik. Dan kita faham inilah penafsiran yang kita katakan bahawa ditafsir oleh 3 kurun terbaik. Okey, kerana saya nak bahaskan persoalan ini dah menjadi isu yang besar. Ya, apabila saya membicarakan generasi yang terbaik dalam yang kita letakkan, kita kata Imam Syafi'i bukan Al-Asy'ariyah wal Maturidi, dan juga Imam Bukhari dia keluarkan statement saya tu. Okey, tak apa. Seorang Maulana, ya, Maulana dia membicarakan dan mengkritikkan, dan kita katakan bahawa kritikan dia tu kalau berkaitan dengan sifat 20 yang kamu nak mempertahankan, lantaklah itu pulang kepada kamu. Ya, kenapa kita tidak bersetuju dengan sifat 20? Kerana lepas sifat 20 tu jadi isu. Mereka tidak beriman cara Rasulullah beriman. Ya, seperti Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas arasy. Maji'i Allah, kedatangan Allah di hari akhirat. Mereka tak boleh nak beriman. Nuzul Allah turun dari langit ke langit bumi. Mereka tidak beriman dengan konsep yang betul. Mereka cuba nak mengubah, dan mereka mengekalkan sifat 20 itu sahaja yang mentafsirkan mengikut cara yang dibenarkan. Kenapa sifat lain tak ditafsirkan? Itu persoalannya. Lepas tu yang saya marah, terpaksa saya marahlah, kerana dia kaitkan bahawa Rasulullah pun Asy'ariyah. Jahat. Bagi saya kalimahnya cukup jahat. Daripada seorang Maulana yang bila sebut Maulana made in Pakistan atau India, tanah Hindi sana, saya pun Pakistan kan, cuma tak panggil Maulana je. Ya, Maulina tu dah. Masalah dia mempermainkan kalimah-kalimah yang begitu, tidak didahului mana-mana Maulana pun. Ya, berbahaya. Kalimah menakalkan bahawa Rasulullah pun Asy'ariyah bersifat jahat. Ya, kalimah itu bersifat kufur. Kalimah itu kufur yang boleh menjatuhkan rasa akidah. Bagaimana dikaitkan bahawa Abu Hasan Sy'ari lepas 300 tahun, ya, kewafatan baginda baru muncul, nak dikaitkan dengan Rasulullah? Na'udzubillah min zalik. Jahat. Bagi saya jahat. Sebiji ahli kitab punya cara penafsiran. Ahli kitab puncanya sesatnya Taurat dan Injil jenis mentafsir beginilah. Kenapa tak kembalikan terus? Okey, terima, ya, teruskan bersama cara Rasulullah. Habis cerita. Tapi nakkan juga sifat 20 atau sifat 13 tu bersama dalam akidah Rasulullah adalah satu kesilapan besar. Ya, cuba tengok sehari dua ni dalam YouTube. Panas. Ya. Seorang lagi budak. Siapa? Tak panggil ustaz pun. Ya. Saya kenal dia. Ya. Tak sangka lah pula dia jadi begitu. Ya. Yang bercakap mengkritik Imam Ahmad. Siapa dia nak mengkritik Imam Ahmad? Dengan cara biadab. Kalau mengatakan ijtihad apa semua kita hormat. Tetapi bila dia kata Imam Ahmad membenarkan hadis palsu ataupun hadis yang tak sahih untuk menghentam Mu'tazilah adalah pengkhianatan kepada imam yang besar begini. Bukan begitu cara bercakap terhadap imam. Biadab. Ya, kalau tak ada ilmu, kata tak ada ilmu. Memang dia tak ada ilmu. Ustaz Adam tu. Ya. Seorang tadi Maulana Ilham. Pasal dia mempermainkan Rasulullah dan mempermainkan imam yang besar, kita sebut nama dia. Ya, terpaksa. Biadab. Ustaz Adam biadab, kita katakan. Saya kenal sangat-sangat, budak muda lagi. Ya. Tak ada apa-apa pun. Lepasan Darul Quran. Jakib sana. Nak berbicara tentang
imam besar, imam muhaddis yang besar, imam yang dikatakan mujaddid pada zaman itu, ya, tokoh yang hebat, yang sanggup dipenjara berapa tahun, belasan tahun, dipukul kerana mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba budak kecil macam tu nak bicarakan, ini yang dikatakan Waibidah, golongan yang jahat muncul di kalangan umat ini. Ya, berbahaya. Tuan-tuan dan puan, kita berada dalam golongan-golongan yang begini. Orang yang jahil bercakap masalah agama. Ni dia Ruwaibidah yang dikatakan. Anak muda lagi, tak kahwin lagi pun. Ya. Lepas tu nak declare, oh aku dari golongan ini. Sorry. Ya, kita kenal dia. Nauzubillah min zalik. Minta lindung ya. Minta lindung. Fitnah kali ini, fitnah. Allahu akbar. Kadang-kadang kita merasakan kematian itu lebih baik. Ya, ni yang di zaman yang Rasulullah kata akan sampai satu ketika orang di atas kubur mengatakan lebih baik aku menjadi orang yang di dalam kubur. Kenapa? Fitnah yang datang begitu dahsyat. Dahlah beberapa orang ustaz kita yang kena tahan, ya. Dan waktu kami buat program di Sarawak baru ni pun, ya, hampir-hampir juga, tapi alhamdulillah Allah bagi perjalanan yang clear, selamatlah. Walaupun kacau-kacau sikit, ya, alhamdulillah. Begitu manhaj ahli sunnah, manhaj yang akan diuji. Sabar. Bagi saya jangan beranjak, kerana perjalanan ini adalah penentu kita di akhir nanti. Ya, jangan sampai kita tinggalkan dunia dalam keadaan kita tersesat. Ya. Cuma mungkin siapa kenal Ustaz Haslin Bollywood? Kenal ya? Dia satu kelas dengan saya. Semalam saya ziarah, dia memang stroke. Ya, stroke. Waktu dia di Bandung, ya, hari Ahad rasanya, Sabtu Ahad, terus dibawa balik. Semalam saya ziarah dia. Tolong doakan. Yalah, kita tahulah dia cara dia kan. Namun insya-Allah dia dalam manhaj Quran Sunnah ni dia faham sebenarnya. Ya, dia sahabat-sahabat kita. Kena nyanyi lah sikit. Kena nyanyi Bollywood lah. Dia nyanyi Bollywood lah dia. Dia punya cara, dia punya style tu. Ya. Serius. Tapi alhamdulillah semalam darah beku dia dah dikeluarkan. Ya, cuma dia tangan kiri okey. Dia kata apa macam mana ya? Otak yang ni kena sebelah kiri tapi belah kanan yang. Memang. Ya, dia berselang. Tak apa, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perkara manhaj ahli sunnah wal jamaah yang mana kita kena faham elok-elok bahawa akidah kita tidak lain dan tidak bukan mesti mengikut cara Rasulullah. Rasulullah tidak berbicara mengikut hawa nafsu. Akidah dia tidak mengikut hawa nafsu. Ya, maka akidah itulah yang kita pegang. Kenapa kita nak pegang selain daripada akidah ahli sunnah ataupun akidah yang Allah wahyukan? Sedangkan agama ini adalah agama samawi, agama langit, agama yang Allah tetapkan. Tetapi bila kita ada pilihan terhadap agama yang Allah tetapkan, ingat, agama wahyu sudah tentu selamat. Agama yang didatangkan dari akal fikiran akan hancur satu ketika nanti. Ya, dan itulah agama falsafah yang dibawa oleh manusia-manusia yang dikaitkan dengan agama Islam. Biarkanlah, ya, mereka nak bergerak atas dasar itu, biarkanlah. Namun kita sebagai orang yang beriman dengan risalah Rasulullah tetap istiqamah dengan akidah yang betul ini. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-117, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu beribadahlah kepada Allah Rabbku dan Rabbmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau angkat aku ataupun wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksi atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa AS melepaskan tangannya ataupun tanggungjawabnya apabila dia telah sampaikan risalah ini. Ya, risalah ini adalah risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS, yang mana orang Nasrani telah berpecah sampai 72 golongan. Ya. Dan Isa akan turun dengan membawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW nanti. Okey, baik. Tetapi satu kalimah yang cukup
Nabi Isa ya, Nabi Isa masya-Allah ya, di antara nabi yang begitu lembut perasaan dia. Apa dia kata? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yakni Nabi Isa mengisyaratkan kepada kita bahawa sesungguhnya kalimat ini mengandung pengertian dua hal. Pertama, mengembalikan masyiah, kehendak kepada Allah, kerana dia benar-benar melakukan apa yang dikehendakinya dan tidak ditanya tentang apa keterbabasan dilakukannya, sedangkan mereka akan ditanya. Maksudnya, apa yang Allah nak buat tak ada siapa yang boleh tanya. Boleh ke? Tapi kita ni akan ditanya. Tu pasal dalam isu sifat-sifat Allah, apa juga berkaitan dengan Allah, kita tak boleh bertanya, ya, kenapa. Kita beriman sahaja dalam risalah ini, ya, tetapi kita yang akan ditanya. Okey, baik. Kemudian pendapat yang kedua berisi keterbabasan dari sikap kaum Nasrani yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Mereka menjadikan Allah memiliki sekutu, isteri dan anak. Maha suci Allah dari segala yang mereka katakan. Ayat ini memiliki kedudukan yang besar dan berita yang mencengangkan. Disebutkan dalam hadis bahawa Nabi melaksanakan solat malam pada suatu malam dengan membaca ayat tersebut berulang-ulang hingga subuh. Ya, jadi ayat ini menceritakan bagaimana kedudukan, ya, Nabi Isa memohon kepada Allah, kerana itu hak Allah lah, tak perlu dibicarakan. Nabi Isa di antara nabi yang masya-Allah. Ya, semua nabi masya-Allah, tapi Nabi Isa dia ada sifat kelembutan dia tersendiri. Itu pasal dalam siri waktu kita mencari syafaat yang diberikan, syafaat uzma tu pada nabi Allah apa? Pada Nabi Adam ada kesilapan dia. Dan pada Nabi Nuh ada kesilapan dia. Nabi Ibrahim ada kesilapan dia. Nabi Musa ada kesilapan dia. Sampai Nabi Isa tak ada. Cuma dikatakan pergilah kamu kepada Muhammad saudaraku. Kan menunjukkan dia tu lain sedikit. Ya, dia mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Baik. Jadi ayat ini ada ulama yang mentafsirkan melihat bagaimana kelembutan Nabi Isa alaihi salam dalam siri ucapan. Tetapi kita menyaksikan ucapan juga dalam terhadap umatnya diceritakan. Umat manusia ini diceritakan pada seorang Nabi yang lain yang disebutkan dalam kisah Nabi Nuh. Okey, cuba buka kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh surah Nuh, surah ke-71, juzuk 29. Tapi adakah doa Nabi Nuh itu salah? Tak salah. Ya, itu hak. Kerana para nabi ada doa mustajab dia. Macam kita ada doa mustajab tak? Ada tak? Tak tahu kita kan. Waktu mustajab tahu. Tahu kan? Adalah doa mustajab. Baik. Ayat, okey, kita lihat ya. Ayat yang ke-26. Muka surat 571. Okay. Tadi dalam doa Nabi Isa, perkataan Nabi Isa, apa Nabi Isa katakan? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika kamu menyeksa mereka, mereka tu hamba kamu. Wa in taghfir lahum, jika kamu mengampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ya, maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey, kita lihat kan. Itu cara Nabi Isa berdoa atau bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Nuh, kita tengok ayat. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara
innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahir selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Okey, boleh nampak bagaimana doa Nabi Nuh putus. Kata putus tu dahsyat. Allah kabul tak? Ya, Allah kabul. Ni dia. Doa para nabi bukan doa sebarangan. Jangan kita menganggap doa para nabi ni pandang remeh, tak. Dan Rasulullah SAW dalam siri hadis yang mengatakan sesungguhnya setiap para nabi ada doa mustajab. Ini di antara doa mustajab Nabi Nuh AS. Ya. Dan aku menyimpan doa mustajab itu nun di akhirat. Okey, ini yang menyebabkan doa mustajab umat Muhammad, ya, Rasulullah untuk umat Muhammad special di akhirat kelak untuk melepaskan kita dari liku-liku di sana. Okey. Jadi doa Nabi Nuh alaihi salam apabila dia mengatakan wahai Tuhan, Rabb, dia gunakan kalimah Rabb. Jangan kamu tinggalkan, ya. Jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Yalah, kesian. Ya, risalah Nabi Nuh selama 950 tahun. Ya. Degil. Nabi Nuh doa begitu. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat dan jadi kafir. Tu dia. Allah kabul doa dia. Bila Allah kabul doa dia, apa berlaku? Dan kita tahu kejadian taufan ataupun banjir besar yang berlaku zaman Nabi Nuh. Yang kalau ikut akal cukup banjir tsunami itu cukup dah. 300,000 pada banjir tsunami yang berlaku di bumi kita ni. Ya, pada tahun berapa? 2004 kan. Mati 300,000 lebih. Ini kan pula banjir yang sampai ke puncak Gunung Everest yang tertinggi itu, dia tenggelam. Kalau ikut cukup kan? Tenggelam macam itu je pun dah cukup. Ya, nak menunjukkan inna batasy bika lasyadid. Sesungguhnya amukan Allah itu terlalu dahsyat. Allah kalau mengamuk, nauzubillah min zalik. Ya, setelah dia bagi nasihat, dia mengamuk. Itu dia amukan dia. Tak masuk di akal, tapi itulah hakikatnya. Ditenggelamkan sampai tenggelamnya Bukit Bakau. Kalau ikut kan tinggi. Yalah, kalau kita tengok, kita ikut balik perkembangan, tingginya kaum Nabi Nuh lebih kurang tinggi Nabi Adam lebih kurang. Ya. Berarti kalau tinggi Nabi Adam tinggi mana? 60 hasta tinggi mana? Bangunan ni berapa hasta? Tak banyak hasta. Dekat 3 hasta. Ini tinggi berapa ni? Ini ada 2 meter saja. 3 meter. 3 meter. Satu dekat 3 meter. Satu meter, tingkat 3 meter. 3 meter berapa hasta? Satu hasta berapa meter? Masalahnya hasta kita ke hasta Adam? Okey, ala kulli hal tinggi bangunan ni lah kan. Kalau dia tenggelam setinggi bukit Lanjan ni, ini Bukit Lanjan ke belakang ni. Okey? Pun dah cukup dah, mati dah semua. Tapi tak nak cerita dia tinggi, dia tenggelamkan sampai Gunung Everest yang tertinggi di dunia pun tenggelam. Belum lagi Gunung Fujiyama. Okey, tenggelam. Ya. Bayangkan macam mana inna batasy bika lasyadid. Tak cukup tu, Allah nak cerita lagi kemurkaan Allah. Umat Muhammad memang Allah pelihara sungguhlah disebabkan Rasulullah tu. Tapi degil masih lagi ikut perangai mereka. Tak nak beriman cara Rasulullah. Bayangkan kaum Nabi Hud, kaum Ad, macam mana diseksa? Dengan angin. Angin macam mana? Puting beliung tu. Berapa lama? 8 hari 7 malam. Satu package ya. 8 hari 7 malam.
Tuan-tuan dan puan, bila kita tengok berita Amerika yang diserang puting beliung tu berapa second je. Ya, berapa second dia pusing macam tu. Macam blender pusing. Katakan, hancur. Ini kan pula 8 hari 7 malam dengan angin yang sejuk. Siapa yang pernah duduk musim sejuk, dia tahulah macam mana angin sejuk tu datang. Saya teringat waktu dia datang tu rasa macam potong-potong muka ni. Kita pula bukan jadi pakai lotion ni, kan? Ui, keluar darah-darah tu, keluar sejuk. Ini kan pula dalam keadaan 8 hari 7 malam. Lepas tu Allah katakan apa? Mereka itu seperti tunggul kurma. Tahu tak maksud tunggul kurma? Kepala dah tak ada, tangan dah tak ada, kaki dah tak ada. Habis tinggal macam tu. Tunggul kurma. Mana ada pokok atas kepala dia tu? Habis dah. Begitu dijadikan pada kaum Nabi Ad. Innabat syarab bikala syadid. Dahsyat ya. Menggerunkan sebenarnya kalau kita hayati. Kaum Nabi Lut diangkat macam tu, diempahkan. Boom. Terbalik macam tu satu negeri. Boom. Innabat syarab bikala syadid. Jangan bermain dengan Allah. Itu je kita katakan. Ya, takut pada Allah, ya, jangan bermain dengan Allah, ya, ikut manhaj yang diarahkan. Yang tersilaplah. Tapi mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah ampunkan dosa kita. Ya, baik, kita lihat. Jadi doa Nabi Nuh akhirnya dimakbulkan, dan kita lihat kepada ayat yang dikatakan Nabi Isa begitu lembut. Ya, subhanallah, Nabi Isa begitu lembut mengatakan, jika engkau menyeksa mereka, mereka adalah hamba kamu, dan jika engkau mengampunkan mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Baik, kita lihat seterusnya ayat yang terakhir dalam bab ini. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Okey. Dalam bab ini Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang bermanfaat pada hari kiamat kecuali kebenaran dan kejujuran. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kalimah kebenaran dan kejujuran ini yang kita cuba dapatkan pada hari ini, ya, dengan bersungguh-sungguh untuk menjadikan kita 4 golongan yang terbaik dalam Islam. Apa dia? Golongan yang terbaik dalam Islam. Cepat. 4 golongan. Minan nabiyyin, nabi, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ada yang lain? Tak ada. Okey, 4 golongan yang terbaik ini. Minan nabiyyin mungkin tak dapat, memang takkan dapat, kerana itu khas untuk para nabi. Para rasul, para nabi minan nabiyyin. Was-siddiqin, di sini munculnya yang boleh kita dapat. Okey, as-siddiq. Abu Bakar dapat gelaran as-siddiq apabila dia membenarkan. Dia membenarkan apa? Satu perkara yang tak logik di akal, lalu dibenarkan. Disebabkan akal tidak logik, tetapi iman melogikkan, kerana Allah boleh buat apa yang dikehendakinya. Okey. Apabila peristiwa Isra, perjalanan malam Rasulullah dari dari Kaabah menuju ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, ketika itu tak logik. Tetapi disebabkan Rasulullah yang mengatakan, terus jadi logik.
Sehingga kan Abu Bakar mengatakan, jika Muhammad yang mengatakan itu, lebih daripada itu aku percaya. Maksudnya Mi'raj Rasulullah ke atas langit, dia dah percaya dah. Dan saya beriman. Ya, kita beriman. Kerana itu perkara yang sukar untuk difahami, tetapi iman membenarkan. Itu pasal pentingnya hadis-hadis sahih ini, supaya kita nak beriman. Apa-apa saya katakan beriman dulu. Jangan bicara apa, kenapa, logik ke tak. Tak. Saya tak faham benda tu. Kerana saya cuba nak ikut cara sahabat beriman. Ya, kita terima dulu tanpa banyak bicara. Orang nak katalah. Oleh kerana tu, bila kita beriman dengan sifat-sifat Allah, yang bukan 20 sifat tu, kita sifat yang Allah beri khabar kepada kita, ya, melebihi 99 nama tu, kita beriman. Seperti mana yang diarahkan beriman. Kita tak nak bicara panjang dalam ini. Dan peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman yang kita tak nampak, kita beriman melalui hadis-hadis sahih. Tahu tak? Dengan keimanan itu boleh mengangkat darjat kita dalam siddiqin. Tuan-tuan dan puan, jangan lepaskan peluang yang begini. Kita dah ada ilmu makrifat yang begini, kita dah cuba menjadikan kita orang yang membenarkan. Itu pasal saya suka pada kita semua berlatih. Datang Quran, datang hadis yang sahih, sami'na wa ta'na. Itu dulu. Tuan-tuan dan puan kena berlatih sebenarnya. Pasal peristiwa ni saya berlatih. Ya, datang terus. Mula saya lawan, tiba-tiba datang, dia bawa Al-Quran ni. Ni dia adalah hadis, ni dia. Tengok. Terus saya kata, jika hadis kata, saya tak lawan. Kita terima, walaupun pekat awal agak susah, ya, tapi bila kita dah sampai tahap terima, alhamdulillah. Dan itu juga cara beriman kepada Allah. Bila datang disebutkan kalimah Allah tu, dah lain dalam minda kita. Dah ada perasaan takut, perasaan geram, perasaan rindu, perasaan dendam kita, harapan kita kepada Allah, semuanya dah setkan dalam minda. Itu semua kena berlatih. Kalau tak, kita takkan terasa kemanisan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang macam ujian-ujian, bila menyampaikan risalah-risalah yang begini, ya, kena tahan. Sebenarnya itu ujian penting tu untuk menentukan kedudukan iman seorang. Bertahan. Okey, baik. Jadi dalam bab ini, ya, Allah mengatakan ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar-benar kebenaran mereka beriman. Tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah. Perjuangan kita ataupun perjalanan kita belum selesai. Selagi tidak datangkan kebenaran ini kepada manusia, perjalanan kita belum selesai. Zaman dah berubah, ya, masa dah berubah, dan kita berada di akhir zaman. Ya, Rasulullah memberikan keperincian terhadap golongan-golongan yang terbaik yang diletakkan sebagai ta'ifatun mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, ataupun firqatun najiyah akan muncul. Dan di antara sifat-sifat dia, siapa yang mengikut Al-Quran dan Sunnah sahihah dengan fahaman 3 guru terbaik. Ya, ingat tu, Al-Quran, As-Sunnah, hadis sahih, fahaman 3 guru terbaik. Ya, Syekh Albani mengupaskan dalam bab ini cukup dahsyat. Ya, kerana sesatnya masyarakat ini disebabkan tidak meletakkan fahaman 3 generasi yang terbaik. Dia pakai Quran, Sunnah, guna akal. Sayang budak kecil tu, Adam tu. Sayang. Dulu kemain kuat tahankan. Ya. Itu ya. Tuan-tuan dan puan, saya pun takut. Ya. Saya amat takut dalam perjalanan kita hari-hari yang menuju kematian yang begini kan. Takut Allah, na'udzubillah min dzalik. Risau sangat. Allah ubah kita di akhir hayat. Ya Allah, na'udzubillah, minta lindung. Minta lindung. Kalau kita cuba mempertahankan, kita tak tahu kesudahan kita. Pasal sejarah telah membuktikan berapa ramai orang yang pada awal perjuangannya Masya Allah, tapi di akhirnya dengan kematian yang
InsyaAllah doa-doa lah kita sama-sama doa Allah lihat kita, Allah istiqamahkan kita. Dan kita jangan merasakan selesa bila kita dah faham Quran dan Sunnah. Oh, aku yang terbaik. Tak. Belum lagi. Selagi kaki kita tidak kejak di syurga, selagi kaki kita tidak melepasi titian sirat dan al-qantarah, jangan kita merasa senang. Kita menyangkakan kita ni dah hebat. Tak. Belum lagi. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. La haula. Baik. Kita muhasabah diri kita, ya. Kita muhasabah. Dia kadang-kadang iman kita ni, dia apa ni, turun naik dan kadang-kadang sebab-sebab yang menyebabkan kita berubah tu, ya. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita, sahabat-sahabat kita yang telah terlepas, ya. Sedih untuk diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita takkan selamat. Perjalanan kita ni penuh berliku. Perjalanan kita menakutkan. Pada mukaddimah dah belum tentu kita selamat. Mukaddimah waktu ajal kita nak dicabut, nyawa kita nak dicabut, itu dah belum tentu selamat. Yang Allah, Rasulullah sentiasa mengarahkan, minta perlindungan Allah, minta sabar, minta semua tu. Kerana last syaitan akan datang juga nak menyesatkan kita di hari sakratul maut. Ya, Rasulullah kata, berdoa kepada Allah jangan terjatuh dalam bisikan syaitan, penipuan syaitan pada hari last kita. Dia datang. Ya. Dia datang sebelum malaikat maut tu datang. Tuan-tuan dan puan-puan, menakutkan. Kalau begitu keadaannya, tak ada siapa yang boleh selamat. Sekarang dia datang dengan tipu daya. Kita yang ada zaman ini pun, yang datang dengan tipu daya, berjubah, bersebar hadis Quran, kita tertipu. Berapa banyak? Tak selamat kita kalau tak ada rahmat Allah yang menjaga kita. Jangan kita berasa di zone selesa, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, please, ya, kita rujuk balik. Kita minta Allah sentiasa istiqamahkan kita, tunjuk jalan kita yang betul. Minta Allah tunjukkan kita jalan yang betul. Saya katakan minta, kerana itu doa yang saya minta daripada saya mula kenal Quran Sunnah sampai sekarang. Allah buka. Jangan tinggalkan doa tersebut. Minta. Kerana kadang-kadang kita tak perasan lagi datang maklumat baru, kan, Quran dan Sunnah. Tapi asas mesti kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman 3 guru terbaik. Kena saya. La ilaha illallah. Baik. Ini golongan siddiqin, kemudian syuhada. Syuhada mungkinlah makan tenaga sedikit, kekuatan sedikit, tetapi biasanya para lelaki yang ingin berjuang di jalan Allah dia akan dapatlah, ya, syuhada. Was-salihin. As-salihin ni insya-Allah secara umum lafaznya insya-Allah mudah dapat. Bukan mudah dapat, maksudnya lafaz yang umum tu kebanyakan manusia boleh memperolehinya. Tapi kita nak yang terbaik lah. Kita nak jadi orang yang terbaik. La haula wala quwwata illa billah. Baik, insya-Allah kita lihat balik. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar kebenarannya. Bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Okey, ini dikaitkan dengan syurga yang kita kena faham elok-elok. Syurga yang bakal kita duduk ni, dan kita dah terangkan, ulama membahaskan dalam tafsir syurga ada berapa? Syurga ada 3. Okey, yang dibahaskan. Bukan tanya tingkat dia, bukan tanya pintu dia. Okey. Pintu yang syurga ni 8, tingkat dia 100. Tapi syurga yang dibahaskan oleh ulama tafsir ada 3. Pertama, syurga yang Nabi Adam duduk. Okey, itu syurga. Nabi Adam duduk, kan, syurga Allah sebutkan. Dan syurga itu boleh keluar. Itu masa Nabi Adam dan Hawa keluar. Okey. Tetapi teknologinya tinggi di sana.
Yang kedua, syurga yang para syuhada duduk sekarang, yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Ya, para syuhada begitu seronok duduk, dan Rasulullah katakan Hamzah, ya, bukan Hamzah, siapa, Ja'far berterbangan di dalam syurga. Okey, itu syurga yang para syuhada duduk. Dalam surah Yasin apa? Qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu dia. Ya, Allah telah memuliakan dia. Okey, baik. Yang ketiga, syurga yang bakal insya-Allah kita duduk. Itulah syurga yang ada, yang mana kalau dimasuk dia takkan keluar dah. Dan kekal abadi. Bagaimana kisah kekal abadi ahli syurga dan ahli neraka? Apabila ahli neraka tu diletakkan dalam neraka, ahli syurga diletakkan dalam syurga, dan dikeluar semua bentuk ahli iman. Ahli iman ni yang ada iman walaupun sebesar zarrah, ya, dia berdosa tapi dia ada iman walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar nukleus, yang mana dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga walaupun dah hancur, dah apa, dah hitam legam lah dengan apa, jadi macam arang tu, maka dimasukkan, dimandikan dalam sungai kehidupan, maka dia pun berubah, ya, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Dah tak ada dah, ya, tak ada ahli iman tu dalam neraka. Di situ datang orang kafir mengatakan, alangkah baik jika aku beriman je cukuplah, aku loklak lah, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Hijr. Sampai begitu mereka bercita-cita kan, ya, kalau boleh nak beriman je, ngucap dah, lepas tu lantaklah aku nak buat apa pun, ya, macam tu sekali, ya. Dan sampai ahli neraka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah baik aku jadi tanah, ya. Itu dia keadaan yang menggerunkan. Maka Allah membawa malaikat datang membawa di antara syurga dan neraka. Dia sepadan di antara syurga dan neraka, seperti seekor kibas ataupun kambing biri-biri itu. Itu digambarkan melalui hadis tu lah, ya. Lalu waktu itu ingat ya, kita jangan kita kata kefahaman dunia ni seperti kefahaman akhirat. Di sana dah lain lah, ya. Kefahaman kita, bahasa kita sama je. Kita boleh melihat syaitan, ya, dan kita boleh melihat perkara-perkara yang pelik. Maka bila ahli syurga dah ada di sana dan ahli neraka dah duduk dah di dalamnya, maka malaikat ini membawa kibas di tengah antara syurga dan neraka. Lalu dia panggil ya ahli nar, wahai ahli neraka. Waktu tu ahli neraka terkejut, kan, bersegera menyambut panggilan. Yo, kenapa? Mereka excited, mudah-mudahan mereka termasuk orang yang dilepaskan dari neraka. Perasaan mereka begitu. Kemudian dipanggil ahli syurga, ya ahli syurga. Lalu ahli syurga pun menyaut, tapi dalam keadaan yang setengah tu suspek lah, kan. Adakah Allah nak ambil aku masuk ke dalam neraka balik? Ya, bagi ahli-ahli yang pernah duduk dalam neraka. Waktu itu semua menunggu, lalu diangkat. Tahukah kamu apakah ini? Apa dia? Kematian. Satu benda yang unik. Ini saya agak, benda ni sukar untuk difahami, melainkan dengan iman je. Macam mana roh kita ni berdamping dengan kematian pada jasad kita. Cabut roh kematian bersama, kita mati. Kematian tu keluar dari tubuh kita, habis dah, mati. Tapi kematian tu ada lagi. Diikut roh kita ni sampai di mahsyar dalam peristiwa azab dan ni. Dan nikmat. Baik. Kemudian ditunjuk apakah ini, semua menjawab kematian. Dinampakkan kematian dalam bentuk tu, lalu dibaringkan kematian, lalu disembelihkan kematian. Berarti kematian itu mati, kan? Berarti bila kematian itu mati, dikatakan kepada ahli neraka, kekallah kamu dalam neraka untuk selama-lamanya. Menangis meraung ahli neraka, dan dikatakan kepada ahli syurga, kekallah kamu dalam syurga untuk selama-lamanya. Berarti tak mati. Alhamdulillah tak mati. Bagaimana? Jangan banyak bicara, beriman cukup. Ya, kita henti beriman. Okey? Baik. Jadi hari itu adalah hari yang disebutkan Allah dalam ayat ni. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, iman mereka betul, ya. Saya harap sangat jaga iman kita. Ini adalah satu pesanan.
Kerana pertarungan kita adalah pertarungan iman, bukan pertarungan main-mainan. Penggunaan nama-nama Nabi sekarang lagi rancak. Dengar Habib tu cakap apa? Ya. Jahat betul lah Habib tu. Habib muda tu. Nak ulang tu tak sedap rasa nak cakap. Bahasa tu jahat kita katakan. Tapi dia nisbahkan kepada Rasulullah, itu yang saya geram tu. Tak, bukan masalah syairah. Dia kata, wahai ya Allah, macam mana nak sebut dia? Dia kata perempuan-perempuan jadilah na'udzubillah pelacur pada suami. Rasulullah kata begitu, dia kata. Jahat kalimah kufur tu, ya, nisbahkan kepada Rasulullah dengan kalimah yang na'udzubillah. Nak kata apa? Tanya mufti wilayah. Dah ini itu pasal tuan-tuan dan puan paling kurang kita kena ada juga yang maklumat mempertahankan Rasulullah, bukan semua. Orang sebut hadis terus tengok. Tak. Ingat ya. Pertembungan ni hangat, sengit ya. Bagi saya pertembungan ni saya dengan mereka sengit kerana menggunakan nama Rasulullah. Saya takkan benarkan. Saya akan lawan. Saya akan lawan. Tapi tak tahulah lawan macam mana. Kalau depan-depan boleh tampar muka dia. Tapi lawan atas YouTube ni kan, jahat, jahat. Bagi saya jahat bila guna atas nama Rasulullah, jahat. Tu pasal saya kata Azura tu jahat. Kan? Dah kena. Dia boleh nak buka tangan tu kan. Geram tu. Hey. Jahat. Pasal jahat dia tu. Guna nama Rasulullah. La ilaha illallah. Tak boleh kan? Ha? Syiah memang jahat dah. Memang dia Syiah dah memang teruk dah. Tapi ni ya. Ya Allah, minta lindunglah fitnah akhir zaman ni. Tu kadang-kadang rasa biarlah. Kita ni yalah sampai tahap memencil diri. Kadang-kadang kita, ya Rasulullah kata orang yang duduk sampai membawa kambing-kambingnya di tengah hutan tu, bukan apa nak jaga iman tu kan. Rasa dah duduk dalam tu memencil diri je dalam gua. Jangan bawa handphone. Ada handphone pula ya. Tak jadilah. Tengah-tengah mencil diri dalam gua, orang call pula. Dah kena keluar. Okey, ala kulli hal. Baik. Ini di antara perkara yang Allah redha bagi mereka, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu punca kekalnya apabila kematian itu dibunuh, dimatikan. Bila kematian dimatikan, berarti kematian sudah tak ada, maka insya-Allah kita akan kekal untuk di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Dan Allah redha itu adalah kita perlu keredaan Allah. Kerana bila Allah redha, itu sifat ahli syurga. Dan kita redha, dah tentu kita redha dengan pemberian Allah. Dan kemuncak nikmat apa dia dalam syurga? Melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah. Ingat ya, Asy'ariyah tak beriman dengan perkara ni. Melihat wajah Allah Asy'ariyah. Sebab 20 tak beriman. Dia kata kita mentajsimkan Allah. Allah yang kata. Apabila dalam ayat Quran Imam Syafi'i membaca kan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari manusia-manusia yang mana mukanya ceria. Kerana apa? Kerana dapat melihat wajah Tuhannya. Tu dia. Imam Syafi'i mengatakan ini mengisbatkan kita mampu ataupun kewujudan wajah Allah. Dan kita akan melihatnya. Asy'ariyah tak beriman ya. Tak percaya dalam bab ini. Pasal konsep dia lain, tu yang kita katakan benda ini masalah akidah. Mana boleh nak pusing-pusing macam tu. Okey, baik. Itulah nikmat, senikmat-nikmat yang paling besar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita mampu untuk melihat wajahnya di akhirat kelak. Amin. Kemudian lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan saya beriman terhadap Allah maha kuasa segala sesuatu. Baik, alhamdulillah kita selesailah ayat ini dalam surah Al-Maidah. Kita ambil sedikit dalam bab ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Katsir.
yakni dialah pencipta segala sesuatu yang memilikinya, yang menjalankannya, yang menguasainya. Semuanya adalah miliknya dan berada di bawah kekuasaan dan kehendaknya. Dia tidak memiliki tanding bandingan dan tidak memiliki menteri, tidak memiliki wakil, tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak dan tidak pula memiliki isteri. Tidak ada ilah, yakni Tuhan selainnya, dan tidak ada Rabb, yakni Tuhan yang mencipta selainnya. Ibnu Wahab menuturkan, aku mendengar Huyai bin Abdullah menuturkan dari Abdurrahman Al-Hubuli dari Abdullah bin Am mengatakan akhir surah yang diturunkan ialah surah Al-Maidah. Okey, surah Al-Maidah adalah surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana padanya terdapat ayat al-yauma akmaltu lakum. Alhamdulillah, selesai kita surah Al-Maidah. Ada nak bawa kenduri ke? Baca Assalamualaikum. Baik. Ada apa soalan dekat surah ni? InsyaAllah panjang. Berapa minggu kita baca ni? Berapa bulan? Setahun? Sebelum pergi haji. Baik. Jadi kita mendapati hukum hakam dalam surah ni beberapa perkara yang masya-Allah tabarakallah, dan paling penting kita tahu surah Al-Maidah di atas surah yang terakhir, dan di dalamnya terdapat ayat yang dikatakan oleh orang Yahudi, kalaulah ayat itu turun pada kami maka kami akan menjadikan hari itu adalah hari perayaan. Ya, ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti Allah telah sempurnakan agama ini. Jadi ayat ini juga bagi kata putus kepada semua ahli bidah dan orang-orang yang sesat bahawa agama ini sudah sempurna dan tak perlu kepada penambahan idea-idea untuk menjadikan satu agama baru ataupun agama yang dikatakan syariat lain. Ya, ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada pilihan dalam bab ini. Bila Allah dah kata sempurna, maka kita pun kata sempurna. Kita tak ada pilihan. Dan saya rela yang ni redha dengan apa yang Allah katakan, dan kita ikut je sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud nanti. Ya, berhati-hati. Dan perjalanan ini penuh dengan liku-liku. Ya, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, perjalanan ini amat gerunkan kali ini. Ya, lagi menggerunkan. Ya, cukup basic paling kuat, akidah yang betul, Al-Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik, hadis yang sahih. Jaga dulu. Bila datang je terus bertindak, fikir, timbang, jangan terus terima. Timbang, fikir dulu. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Ya, ini para ustaz pun begitu juga. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Jangan terus melangkah. Berbahaya. Kerana kita berada di medan yang sengit. Kali ini sengit. Ya. Semua nak cakap agama. Itulah akhirnya na'udzubillah. Okey, insyaAllah kita sambung surah Al-An'am. Ya. Kan? Kali ikut surah Al-An'am. Surah binatang ternak. Surah Makiyah. Apa dia Makiyah? Cepat ulang kaji. Sebelum hijrah. Okey. Madaniyah. Kalau surah Al-Maidah tu surah apa? Campur-campur. Berbeza ulama Yayasan Ta'lim dalam bab. Ingat bila kita sebut al-yauma akmaltu lakum, itu menunjukkan Madaniyah. Okey. Walaupun dia turun di Mekah, di Arafah, dia tetap Madaniyah kerana berlaku selepas hijrah. Okey. Baik. Kita masuk sedikit surah Al-An'am. Ibnu Katsir mengatakan Al-Aufi, Iqramah dan Atha' menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawanya surah Al-An'am diturun di Mekah. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan surah Al-An'am turun di Mekah pada malam hari sekaligus yang dikitari oleh 7,000 malaikat yang bertasbih sekitarnya. As-Suddi menuturkan dari Murrah dari Abdullah mengatakan surah Al-An'am turun dengan diiringi oleh 70,000 malaikat.
Okey, ini di antara yang dikaitkan dalam asar-asar yang disebut. Berarti Al-Quran ini diturunkan melalui Jibril dan diraihkan oleh para malaikat. Al-Quran diturun dari Jibril alaihi salam. Asalnya apabila orang-orang kafir Quraisy mengatakan Al-Quran ini diturun oleh iblis ataupun syaitan, lalu turun ayat Al-Quran mengatakan la yamassuhu illa la yamassuhu illa al-mutahharun, ya, tidak disentuhkan melainkan mutahharun. Mutahharun apa dia? Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Apa beza mutahhirin, mutahharun, mutatahhirin, mutatahhirun? Orang belajar grammar Arab tahulah. Yang baris tu. Al-mutahharun. Okey. La yamassuhu illa al-mutahharun. Mutahharun. Kalau kita doa lepas tu apa? Waj'alni minal mutatahhirin. Apa beza tu? Mutatahhirin. Ataupun kalau asalnya mutatahhirun, dia mutatahhirin pasal tu masuk min tu. Min tu menyebabkan waw bukan jadi ya. Kalau ni masuk min, dia min mutahharin. Itu. Okey. Asalnya mutatahhirun. Okey. Mutahharun ini adalah malaikat. Malaikat. Mutatahhirun ini ataupun mutatahhirin ini, rayanun ni, mutatahhirin adalah manusia. Ni kena beza ni. Okey? Manusia ni malaikat. Tu pasal Allah maj'alni minal mutatahhirin, Allah jadikan manusia yang bersih. Okey? Ni mutahharun, malaikat. Yang Allah kata la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah yang menyentuh Al-Quran itu melainkan malaikat. Disebabkan orang kafir Quraisy mengatakan wahyu yang diturunkan itu adalah dibawa oleh syaitan. Tetapi bila kita tengok setengah orang tertulis kat muka mushaf Al-Quran la yamassuhu illa al-mutahharun. Ai tak ada wuduk lah. Ai tak ada wuduk, tak boleh pegang Quran, kan? Salah penafsiran tu yang sebenarnya. Kerana mutahharun tu ayat tu adalah untuk malaikat. Tapi kita katakan kalau ada wuduk itu yang terbaik. Tapi bukan maksud tak ada wuduk tak boleh pegang Quran. Tak. Kerana ayat itu berkaitan dengan malaikat dan jin syaitan yang dikatakan. Faham kan? Kita tak faham lagi. Al-mutahharun yang ayat digunakan la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh disentuh Al-Quran itu melainkan malaikat. Ya. Itu yang dimaksudkan. Bukan manusia yang tak suci tak boleh sentuh Al-Quran, ya. Kita kalau tak ada wuduk boleh sentuh Al-Quran, tak jadi masalah. Ya. Kecuali kalau ada wuduk lagi baik. Itu dia kaedah dia. Ya. Ada wuduk lagi baik. Cuma kalau nak dinisbahkan ayat ini kepada sentuh Al-Quran, salahlah penafsirannya. Namun kita katakan ada perbahasan sedikitlah para ulama. Namun yang berkaitan dengan la yamassuhu illa al-mutahharun itu adalah dikaitkan dengan malaikat. Manusia tidak dikaitkan. Okey. Kerana orang kafir Quraisy mengaitkan jin, iblis yang bawa wahyu, syaitan yang bawa wahyu. Okey. Baik. Jadi kita masuk surah Al-An'am. Yang disebutkan surah Al-An'am ini berkaitan dengan akan kita bicara seperti surah-surah dalam Al-Quran, macam surah Al-Ma'idah, kan? Dia ada sebut, mesti dia ada sebut Al-Ma'idah. Begitu juga dengan Al-An'am, dia akan sebut nanti. Tetapi yang dikaitkan ialah binatang-binatang yang dikatakan binatang ternak, seperti unta, kambing. Dia ikut siapa yang suka makan tu, dia sebutlah tu. Yang tu suka kambing, lembu, unta. Itu. Jadi ada beberapa kategori, ya, binatang-binatang ternakan. Ya, bukan semua binatang ternakan. Kalau Allah
bagi misal kepada orang kafir lebih bodoh daripada binatang ternakan. Dahsyat tu ya. Okey, dahsyat. Okey. Kuda binatang ternakan tak? Dia tak kategori. Binatang-binatang ternakan ini yang disebut adalah binatang yang boleh diberikan zakat, yang menjadi perbahasan zakat. Okey, apa binatang yang boleh bagi zakat? Lembu, kambing, unta. Kambing tu jenis kambing-kambing biri-biri apa semua tu lah. Ya, unta, lembu, tu je. Kalau kita banyak kerbau, kalau kita banyak kuda pun tak ada zakat. Apa lagi? Banyak ayam tak ada zakat. Mai sini makan kat sini kan. Banyak kucing lagi lah tak ada zakat. Aduh. Okey? Baik. Tu kedudukannya. Dan kategori binatang-binatang yang daratan termasuk macam kuda boleh makan ke tidak? Boleh. Okey. Lagi keldai tak boleh. Keldai liar boleh. Okey. Keldai liar yang macam mana keldai liar tu? Ayo zebra. Okey, good. Tapi nak tangkap zebra tu lah kan. Okey, lagi apa lagi? Yang binatang-binatang yang kita nampak depan mata kita ni tapi tak boleh makan, boleh makan. Babi memang tak boleh lah. Kucing tak boleh. Tak ada apa. Kalau kita duduk Australia, kangaroo kan? Boleh makan tak kangaroo? Ya, dia tumbuk kita dulu. Ya. Kangaroo boleh makan, tapi dengan syarat bila kita dah belajar awal dulu binatang daratan disembelih dulu. Okay. Landak boleh. Walaupun ada perbahasan, setengah orang tak makan kan, tak boleh, boleh makan. Kalau ikutkan qaul boleh makan. Cuma boleh ke? Selera ke? Itu lain cerita. Dab boleh makan tak? Boleh. Okey, dab boleh. Pernah makan? Ya Allah sedapnya. Okey, dab boleh makan. Arnab boleh makan. Banyaklah. Nanti cerita jadi isu pula. Ada beberapa perkara. Okey, tak apa. Al-Muhim Al-An'am yang disebutkan ini adalah binatang ternakan, ya, dan kita mulakan ambil sedikit ayat ni sebagai mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka, yakni orang kafir jadikan Tuhan mereka tu sama dengan Allah. Ingat ya? Saya tak tahu macam mana perasaan tuan-tuan dan puan-puan bila membaca ayat ni, tapi bagi saya bila baca ayat ni merasakan kehebatan Allah tu. Nampak tak? Permulaan mukaddimah Allah meletakkan maha segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Okay, bagi saya dah tergambar satu kekuatan yang cukup dahsyat. Ya, Allah mencipta langit dan bumi. Itulah kalimah Rabb, kalimah Allah yang digunakan dalam bab ini. Bila sebut kalimah Allah dah tergambarkan rububiyah, ketuhanan yang maha hebat. Waja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan dia menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Nampak tak? Dia jadikan gelap dan cahaya itu adalah kejadiannya, ya. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian, namun orang-orang yang kafir menjadikan atau mempersekutukan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya mereka katakan Tuhan mereka pun boleh mencipta seperti mana Allah mencipta. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan, ini akidah tauhid rububiyah yang menunjukkan bahawa kita beriman dengan Allah yang berkonsep maha hebat. Ya, bagi saya beriman. Bagaimana seorang tu nak samakan Allah yang maha pencipta dengan orang yang tak ada apa-apa? Allah maha pencipta langit dan bumi, cahaya pun dijadikan, kegelapan dijadikan.
maka tiba-tiba kita nak sama. Tak boleh samakan. Sebagaimana seorang anak nak nyamakan ibu dia dengan ibu yang lain, takkan sama. Kerana ibu yang melahirkan lain. Kan? Dari sudut akal pun kita dah kata begitu. Ini kan pula dalam bentuk penciptaan langit dan bumi. Takkan sama. Okay? Jadi, kita study dalam ayat ini menunjukkan kehebatan Allah Maha Besar dan Maha Agung. Inilah Tauhid Rububiyah. Nak menceritakan Allah itu Maha Agung. Tiba-tiba orang kafir nak samakan. Lepas tu dia nak paksa kita mengikut cara mereka. Mana boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa isu yang pernah berlaku satu ketika orang nak mengambil kalimah Allah tu dalam agama mereka, kan yang jadi isu, yang semua nakkan kalimah Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Macam mana mereka nak ambil? Kan? Mereka nak ambil kalimah Allah dengan fahaman mereka, yang kita punya fahaman lain takkan sama. Melainkan ada udang sebalik batu ataupun penggunaan itu ada kepentingan mereka. Oleh kerana itu kita mempertahankan. Kita bila menyebut kalimah Allah confirm dapat pahala. Mereka menyebut kalimah Allah pasti ada sesuatu yang tak kena. Ya, kalau macam orang Kristian menyebut kalimah Allah, apa dia? Konsep Trinity dia datang. Kalau orang yang Yahudi menyebut kalimah Allah, apa dia? Perkataan yang hina dibagi kepada Allah. Yadullahi maghlulah, tangan Allah terikat. Dia kata Uzair anak Allah. Apa lagi? Dahsyat dia. Orang Islam dalam golongan Islam pun terbahagi 73 golongan. Ya, bila dia sebut Allah, apa dia? Allah 20 sifat je. Dia buka kan? Allah satu je. Allah tak pergi minta. Siapa kamu nak membicarakan bab Allah itu melainkan dengan fakta, dengan dalil yang sahih. Maka kita berdiri di atas dalil yang sahih. Bila kita sebut je kalimah Allah, berarti kalimah Allah mesti mengikut program wahyu. Tak ada pilihan. Okey? Boleh faham ya? InsyaAllah mudah-mudahan faham. Baik, insyaAllah. Jadi saya minta kita latihkan kalimah Allah ini dengan betul-betul, kerana kita adalah orang yang beriman dengan Allah dengan cara yang betul. Biar saya minta sangat-sangat, bila berlatih itu akan datang, bila sebut kalimah Allah ada rasa gerun, ada rasa perasaan. Perasaan tu kena ada rasa. Ya. Kena latih. Sehingga kemuncak yang dikatakan bangun di tengah malam menangis merayu kepada Allah. Macam itu kita nak. Ya, merayu kepada Allah. Baik, cukup sampai di sini. Ya, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ada persoalan nak dijawab? Tak ada. Kau nak buat kenduri ke? Baik, cukup sampai di sini. Yang baik itu datang pada Allah. Salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.